Okey, takwin tahunan kita, program tadarus Al-Quran dari ataupun di kediaman pelajar masing-masing adalah program tahunan yang perlu kita buat lah. Sekiranya pelajar tu minggu PMP-nya berada dalam bulan Ramadan, okey, jadi kita akan buat program tadarus ni sebab pelajar ada. Ada satu sesi tu pelajar tak ada, jadi kita tak buatlah program ni. Ada yang nak bawa masuk? Okey. Baik. Pertamanya adalah, okey sekejap, ada lagi yang nak masuk. Okey. Okey, pertamanya adalah senarai pembahagian juzuk Al-Quran tu kami dah buat mengikut kepada rumah masing-masing dan juga mengikut kepada kumpulan masing-masing. Okey, jadi yang tu awak tak payah risau. Yang tu kita dah ada. Untuk peringkat pelajar, okey, pelajar kena ikut je. Contohnya kediaman A. Dalam kediaman ataupun rumah tu ada lagi masuk ni. Kejap Okey, dalam rumah tu ada beberapa kumpulan. Contohnya kumpulan 1. Dalam kumpulan 1 tu ada ahli-ahlinya. Okey, jadi jadual kami dah tetapkan mengikut juzuk dan juga mengikut rumah dan secara kecilnya mengikut kepada individu yang ada dalam kumpulan tersebut. Jadi awak tak payah risau. Contohnya pelajar ni adalah dalam kumpulan 1. Okey, rujuk jadual. Okey, surah dan juga ayat mana yang pelajar kena baca, kena ikut, kena habiskan. Okey. Jadi jadual tu dah lengkap dan semua dah ada. Okey, cumanya awak kena ikut je penetapan jadual tersebut. Baik, kalau ikut tahun lepas, okey, ada lagi ni masuk ni. Ada lagi masuk. Okey, kalau ikut tahun lepas, masa pelaksanaan program ni adalah bermula dari jam, kita tetapkan dekat sinilah. Okey, lebih kurang jam 6 petang hingga kepada waktu berbuka. Okey, sekarang ni waktu buka pukul berapa? Ataupun awak pergilah ke bazar Ramadan tu awal-awal. Okey, paling lewat 6.30. 6.30, okey, pelajar dah kena start duduk dalam kumpulan ataupun dalam halaqah masing-masing. Jadi setiap individu tu rujuk kepada jadual. Okey, contohnya individu ni kena baca surah Al-Baqarah. Okey, daripada ayat mana. Jadi awak kena bacalah. Duduk dalam halaqah. Okey, kita bertadarus dalam halaqah tersebut. Ada yang baru masuk ni. Okey. Baik. Ada baru masuk ni. Ada lagi yang nak masuk. Okay, kita bagilah masa sekejap untuk pelajar masuk. Okay, sementara saya tunjuk slide tadi. Okey, jadi dia ganggu ni, dia mengganggu kita. Okey, ada lagi ke? Ya, ada lagi. Okey ya. Baik, jadi untuk peringkat pelajar, okey, pelajar perlu berada di kediaman pada masa tersebut. Okey. Okey, ada lagi ni. Dah 10.45 dah ni. Baik, dalam kediaman tu ada lagi ke nak masuk? Cepat. Okey. Baik, dalam kediaman tu kita ada beberapa kumpulan. Dalam kumpulan tu kita akan lantik ketua kumpulan. Okey, ketua kumpulan kami akan buat grup WhatsApp khas. Okey, apa fungsi ketua kumpulan? Okey, nanti kita akan bagi tahu dalam grup WhatsApp tersebut. Contoh, okey, ketua perlu memantau ahlinya tu. Okey, ahlinya tu perlu ikut kepada
ketetapan ayat dan juga surah yang diberikan. Okey, maksudnya dekat sini ketua kena pantau. Kena pastikan ahli tu baca ikut ketetapan ayat. Contohnya kena pastikan kalau boleh dalam kumpulan tu kita bertadarus lah. Bertadarus ni maksudnya ada giliran yang membaca Al-Quran. Okey, contohnya pelajar pertama akan baca surah Al-Baqarah daripada ayat 1 hingga 10. Okey, kita dengarlah. Okey, dalam kumpulan tu pelajar pun kena dengar. Okey, kemudian adalah proses dekat situ untuk kita dengar bertadarus dalam kumpulan tu, dalam halaqah tersebut. Okey, jadi ketua kumpulan kena mainkan peranan dekat situ. Pastikan program ataupun tadarus itu berjalan ikut kepada aturan kita dan juga masa yang ditetapkan. Okey, ada yang baru masuk ni. Okey. Seterusnya, okey, kalau dah semua pelajar dah ready, contoh dalam 6.30 semua dah duduk dalam rumah dah standby dah sebab makanan semua dah ada, dah beli dah. Okey, jadi pelajar ni tunggu orang masuk je ni, cepat-cepat. Okey, pelajar yang ada dalam rumah tu dah standby. Okey, boleh standby untuk baca Quran lah. Jam 6.30 tu paling lewat. Okey, baik. Apa tata cara ataupun adab yang perlu pelajar buat semasa program bertadarus tersebut ikut kepada kumpulan masing-masing? Okey, saya share dekat sini. Okey. Pertama, pelajar perlulah berada dalam keadaan berwuduk lah. Berwuduk terlebih dahulu sebelum baca Al-Quran. Okey, pergi ambil wuduk semua, bersihkan semua. Okey, awak punya tu, anggota semua tu ikut kepada wuduk. Okey, dah selesai. Okey, baru boleh duduk dalam halaqah. Okey, kedua, baca Al-Quran di tempat yang suci dan bersih. Berada dalam halaqah. Halaqah ni dalam kumpulan lah, dalam bulatan. Okey. Ada lagi masuk ni. Okey, kemudian yang ketiga, pelajar perlu luruskan niat dalam baca Al-Quran. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Kita tak naklah awak letakkan niat tu bertujuan semata-mata untuk apa? Untuk mengambil hati ustazah je. Mengambil hati ustazah, nak ikut apa yang ustazah bagi tahu je. Tak, letakkan niat dalam diri kita tu untuk baca Al-Quran seikhlas hati. Bukannya bertujuan untuk semata-mata nak dapat markah tinggi bagi subjek ni ke, untuk dapat markah nilai tambah ke untuk subjek ni ke, tak. Tapi kita betul-betul nak baca Quran dan kita nak bertadarus bersama rakan-rakan dalam rumah tu lah. Okey. Kemudian yang keempat, baca dengan khusyuk dan tartil. Maksudnya kena baca ikut turutan, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan, baca ikut nada yang sesuai, ikut kepada kadar kita lah. Baca dengan betul, jangan orang kata terlalu gopoh. Untuk selesaikan bacaan ikut ayat yang ditetapkan tu, jangan macam tu. Maksudnya kita baca dengan perlahan-lahan dan ikut kepada okey, ada masuk lagi ni. Okey, saya bagi je lah setengah jam, kita berikan masa untuk yang masuk ni. Okey, tak apa, kita tunggu lagi. Okey. Kemudian mulakan dengan baca ta'awuz. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim lah. Maksudnya tata cara tu kena ada. Dan kalau boleh pelajar ikutlah apa yang kami tetapkan dekat sini ni supaya mudah proses itu berjalan. Okey ya. Baik, yang baru masuk, okey, pastikan yang pertamanya senarai dan juga jadual untuk program tadarus mengikut kediaman, rumah, kumpulan dan ayat ikut individu tu kami akan bagi mengikut kelas masing-masing. Jadi awak tengok je, nanti saya dan juga ustazah akan share lah dalam grup kumpulan kelas masing-masing lah. Jadi dekat situ awak boleh tengok dan boleh rujuk dekat situ Okey. Kemudian yang kedua, bagi yang baru masuk ni, okey, pelaksanaannya adalah setiap hari bermula besok, boleh tak? Besok. Pelajar boleh tak? Boleh. Boleh dah. Okey.
Bermula besok, okey, kalau awak dah setting semua, makanan dah beli, pukul 6 tu dah boleh start dah. Okey. Dah boleh duduk dalam halaqah dalam keadaan suci, berwuduk semua, dah boleh start untuk baca Quran. Ikut pada kumpulan masing-masing. Okey, kemudian ketua akan pantau dekat situ. Pastikan pelajar baca ikut yang ditetapkanlah. Kemudian pada ujung-ujung tu kita nak kalau boleh pelajar tu kena ambil gambar sikit lah, ambil gambar sebagai bukti pelaksanaan program tersebut daripada setiap kumpulan. Nanti kita akan maklum lah benda-benda ni, kita akan maklum kepada ketua kumpulan. Tadi Ustaz dah maklum, Ustaz dah bagi tahu, kita akan buat grup WhatsApp lah kepada ketua-ketua kumpulan dalam setiap kelas. Setiap kelas lah, setiap kelas ataupun setiap rumah lah. Sebenarnya kami dah susun kumpulan-kumpulan ni mengikut kepada kediaman-kediaman masing-masing lah. Kecuali kalau ada pelajar yang ada masalah dari segi kediaman semua tu, kalau ada masalah boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing, bagi tahu. Contohnya saya tak sesuai duduk rumah ni, saya tak boleh pergi rumah ni jauh. Jadi bagi tahu kat kami, nanti kita akan letakkan balik dan kita akan ubah sikit lah dekat senarai pelajar tu. Tapi kena maklum lah, kena maklum, jangan duduk diam je. Okey. Baik, sekejap kita tunggu lagi ni baru nak masuk ni. Okey. Baik. Bolehkah? Jadi untuk ketua setiap kumpulan dalam rumah tu, kita akan buat grup WhatsApp khas lah. Jadi apa-apa makluman, apa-apa update yang kami dapat, kita akan bagi tahu kepada ketua tu. Jadi pastikan untuk pelajar lain ni awak ikut jadual je. Masa pukul 6 duduk dalam halaqah, baca ramai-ramai. Jadi dekat situ kita bertadarus lah. Kita bertadarus. Okey. Kemudian ketua akan contohnya ambil gambar lah sikit. Okey, tunjuk ni bukti kami dah buat jam ni. Okey. Jadi kita nak tengok sejauh mana. Yelah, biasanya kalau ikut kepada program lepas-lepas, pelajar tunjuk gambar. Okey, kita tengok pelajar tengah baca Quran. Okey, pelajar tengah bertadarus. Jadi dekat situ dia meriah sikit lah. Satu hari tu beribu-ribu gambar masuk. Tak adalah sampai 1000 lah. Tapi bagilah sikit gambar untuk kami tengok. Sebab kita nak pergi ke rumah, mungkin ada masa kita boleh pergi, mungkin ada masa kita tak boleh pergilah untuk ke semua rumah-rumah tu. Tapi pemantauan kita akan buat melalui online. Maksudnya kita akan tanya, pensyarah akan tanya macam mana hari ni, dah buat ke belum. Jadi benda-benda tu kita kena update lah. Okey, jadi saya minta lah kerjasama daripada semua pelajar yang ambil subjek ni. Okey, untuk bagi kerjasama yang sepenuhnya lah untuk
menjayakan program tadarus Al-Quran di kediaman pelajar. Yang ni tahun ni dah masuk tahun kedua kita buat. Tahun lepas pelajar berjaya melaksanakan program ni. Baik, untuk makluman semua, pada endingnya kita akan buat program khatam Al-Quran pada hari Selasa minggu terakhir sebelum kita balik, sebelum bercuti, sebelum awak nak balik ke kampung masing-masing lah. Jadi pada hari Selasa tu kita akan buat program khatam Al-Quran secara online. Jadi semua pelajar yang terlibat ni, semester 2 ni wajib hadir untuk program khatam tersebut. Dan daripada pihak kami, kita juga ada bagi sedikitlah cenderahati kepada pelajar yang menyertai program, maksudnya kepada awak semualah, bukan yang menyertai, kepada semua pelajar yang ambil subjek ni dan yang betul-betul bagi kerjasama untuk menjayakan program ni. Kita ada sedikit cenderahati untuk pelajar. Jadi untuk peringkat pelajar, untuk mudahkan pelajar, awak ikut jadual, duduk dalam kumpulan, pukul 6, dah boleh baca. Ambil gambar sikit, kemudian update lah dalam grup masing-masing. Jadi contohnya Ustaz, kumpulan kami dah selesai, Ustaz kami belum selesai lagi, kita nak sambung sikit. Jadi update dekat situ. Pemantauan kita akan buat ikut kepada kelas masing-masing. Jadi dekat sinilah kita nak tengok kejujuran dan juga keikhlasan pelajar masing-masing lah. Jangan pula awak menipu. Banyaklah kaedah-kaedah nak menipu tu, tapi yang tu kita tak nak lah. Sebab pelajar, awak pun dah ambil subjek ni STK, jadi kita nak kebersamaan pelajar dalam subjek ni tu berterusan. Maksudnya kita bukan sekadar nak buat program ni tak, tapi kita nak jayakan benda ni. Lepas tu kita masih lagi dalam track subjek ni lah. Kalau ikut dalam subjek ni pun ada part untuk hafazan, untuk bacaan Al-Quran. Jadi kenalah dengan subjek STK yang awak ambil ni. Boleh ke pelajar? Respon sikit, boleh ke? Boleh. Susah tak? Senang Susah tak? Awak rasa susah tak? Senang. Jadi majoriti adalah semester 2 dan ada juga daripada semester 5 lah, daripada DTM tak silap saya daripada DTM. Jadi semester 2 ni insya-Allah saya rasa tak ada masalah dan pelajar boleh bagi komitmen yang sepenuhnya lah kepada program yang kita akan buat. InsyaAllah bermula besok kita akan start baca ikut ayat masing-masing. Jadi kalau ikut kepada slide saya ni, ni tata cara ni. Nanti saya akan share lah dalam grup dan awak boleh rujuk lah benda ni. Yang ni biasanya kita akan bagi, kita akan highlight lah kepada ketua supaya pelajar ikut kepada ni lah, tata cara ataupun adab ni Baik, ada soalan tak nak tanya? Pada saya benda ni simple je. Kalau awak bagi maksud saya bagi kerjasama, kita boleh jalankan program ni dengan lancar. Kemudian peringkat awak ikut je jadual yang kami buat. Boleh pelajar? Ada soalan tak nak tanya? Ustaz rasa kalau ada sebarang pertanyaan, boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing lah. Kalau kelas saya tu boleh rujuk dengan saya dan saya akan maklum dalam grup WhatsApp lah. Saya rasa Ustaz Zafur sama juga. Jadi kalau awak ada masalah boleh tanya. Jadi kata-kata terakhir saya, saya harap pelajar boleh bagi komitmen yang sepenuhnya lah. Jangan main-main. Kalau boleh kita nak tengok pelajar ni seronok kalau kita boleh tengok pelajar ni tengah baca Quran. Sebab sekali kita tak boleh buat kelas secara face to face. Jadi dengan kaedah ni sahaja yang kita boleh tengok pelajar dan kita boleh pantau pelajar. Jadi saya mengharapkan pelajar tolonglah bagi kerjasama dan juga
bagi orang kata komitmen sepenuhnya untuk menjayakan program ni, insya-Allah. Okey. Baik, saya rasa itu sahajalah daripada saya. Okey, sekejap kita stop presenting. Okey. Ustazah ada apa-apa nak maklum ke dalam grup ni? Takut ada benda yang saya tertinggal. Ustazah Farha, Ustazah Asnurin ada nak maklum apa-apa ke? Ustazah ada nak bagi kata apa-apa ke? Okey. Kemudian petang ni untuk semua pelajar yang ambil STK ni, kita ada program ceramah mingguan Ramadan. Petang ni nanti Ustazah akan bagi link kepada kelas masing-masing, dan kalau boleh kita nak semua pelajar join. Tengok maksud saya kalau boleh join dan juga login lah dalam login tak perlu login, maksudnya view je. Okey, dalam YouTube YouTube, dalam Facebook, Facebook, dalam FB, link yang kami akan bagilah. Jadi kalau boleh semua pelajar kena view lah. Okey, untuk program pada petang ni jam 2 petang. Kita buat khas untuk pelajar STK lah yang mengambil subjek ni Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa, saya rasa itu sahajalah untuk takdimat saya pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada apa masalah berujuk kepada pensyarah masing-masing. Jadi kita tutup majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah An-Nas. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.